Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. 各位弟兄姐妹们平安。 Ya, senang sekali boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah pada pagi hari ini. 我很高兴今天早上能够跟弟兄姐妹在一起继续来敬拜上 Ya, 帝。 terima kasih untuk segenap majelis dan juga gembala sidang GKY Medan yang boleh mempercayakan saya menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara. 我也感谢梅兰国语堂的朱堂牧师以及执事们，让我有机会在这里来传讲神的话语。 Setiap kali saya melayani di gereja Kristus Yesus, 每逢呢我在国语堂侍奉的时候， mengingatkan saya menjadi bagian daripada keluarga besar GKY. 让再次的提醒我，我也是国语堂教会的一份子。 Saya kuliah dan menyelesaikan sekolah teologi saya di STT Amanat Agung. 我是在大使命神学院呢来受这个神学深造。 Dan saya pernah melayani di GKY Greenfield, 我也曾经在盐城的 Greenfield 的国语堂 di 侍奉， GKY Citra Garden, 也在基德拉任的这个国语堂侍奉， GKY Villa Tangerang Indah, 也是在当刚印大的国语堂侍 dan 奉， juga pernah merintis pelayanan di GKY Pekanbaru. 也曾经在北干的国语堂呢做这个开路的这个侍奉。 Sehingga ketika saya kembali pada pagi hari ini di dalam melayani GKY Medan, 所以今天早上我也在这个国语堂来侍奉， yang mengingatkan saya masa-masa indah melayani di gereja Kristus Yesus. 让我回想到呢，当我在国语堂侍奉的时候的美好的时光。 Ya, Bapak Ibu Saudara, renungan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini 弟兄姐妹们，今天早上我们所要思想的， diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. 我们中文圣经在约翰福音第8章第1到第11节。 Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. 我们阅读之前，我们一起来祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, 坐在天上荣耀宝座的上帝， kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. 我们为着你赐下给我们丰盛的恩典，我们向你献上我们的感 Kami 恩。 sudah memuji, memuliakan Engkau. 我们已经唱诗赞美你，已经荣耀你的名。 Dan pada saat ini kami mau merendahkan hati kami mendengarkan kebenaran yang daripada-Mu. 主啊，现今我们要谦卑我们的心来领受你的真理。 Tuhan, tolong kedua hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu yang sempurna. 主啊，求主你使用这2个有限的仆人，能够把你的话语传达的清楚明白，传达的很完美。 Agar setiap kami yang mendengar, kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. 好让每个听的不但能够明白，也能够行出来。 Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 我们祷告呢，是奉主耶稣基督的圣名祈求的。 Amin. Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11, karena cukup panjang saya bacakan dalam bahasa Indonesia saja. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Dia di sana Yesus, ya. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua,
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah firman Tuhan. 我们读经到此。 Pada saat saya pelayanan di Pekanbaru, 当我在北干服侍的时候， saya rindu sekali teman-teman sepermainan saya satu klub badminton dengan saya bisa datang ke gereja dan beribadah. 我很希望呢，跟我一起打羽毛球的朋友们呢，跟我一起来到教会来参加敬拜。 Suatu hari saya mengunjungi tokonya, 有一天我去到他的店里， saya mengajak dia untuk datang ke gereja. 我邀请他来到教会， Karena kami ini sahabat baik, 因为我们是好朋友。 lalu dia berkata kepada saya, 然后他就对我说， dia belum bisa pergi ke gereja. 他还未能来到教会， Karena merasa dirinya adalah orang yang berdosa, 因为他感觉到他是一个罪人， dan dia mengatakan dia masih mau berdagang atau berbisnis. 因为他说他还要做生意。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位弟兄姐妹们， oleh karena merasa diri berdosa, merasa hidupnya di dalam kegelapan, itulah yang membuat dia tidak berani datang ke gereja. 因为他感觉他是一个罪人，而且他还是活在黑暗当中，所以呢，他不敢来到教会。 Ketika kita mendengar sekilas akan alasan ini, 当我们乍听一下这个理由， sepertinya ada benarnya. 好像他说的话也有对的。 Tetapi kalau kita memperhatikan secara rohani baik-baik, 但是若是我们以属灵的话语来好好的思考 oleh 这段 karena 话的时候， kehidupan kita yang kotor, yang najis dan berdosa inilah kita butuh Tuhan menolong kita. 因为我们这是一个罪人，也是污秽的人，所以我们需要主耶稣帮助我们。 Oleh karena hidup kita di dalam kegelapan itulah kita butuh terang Tuhan menyinari kita. 因为我们是活在黑暗当中的，所以我们需要主耶稣的真光来照亮我们。 Sama seperti ruangan ini. 就好像这个房间， Ketika ruangan ini penuh dengan kegelapan, 当这个房间是黑暗的时候， kita tidak bisa menunggu kegelapan itu pergi baru kita memasang terang. 我们不可能让这个黑暗过去之后呢，我们才能够开我们的灯。 Tetapi justru oleh karena ruangan ini penuh dengan kegelapan, kita butuh lampu untuk meneranginya. 就是因为这个房间是黑暗的，所以我们需要灯光来照亮这个房间。 Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹们， Hari ini 亲爱的 Anda 弟兄 dan 姐妹们 saya 我们也是这样。 Hari ini Anda dan saya datang ke gereja. 今天你和我来到教会， Kita mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita. 我们承认我们自己的软弱，我们自己的有限， Kita mengakui kita adalah orang-orang yang berdosa. 我们承认我们是罪人， Kita butuh Tuhan untuk menolong kita. 我们需要主耶稣来帮助我们。 Kita butuh kasih daripada Allah melingkupi kita. 我们需要上帝的爱复辟我们。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， inilah inti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 这就是今天早上神的话语的核心。 Anda dan saya seharusnya tidak layak dikasihi. 其实你和我都是不配被主所 Tetapi 爱， kasih Allah melampaui segala dosa dan kesalahan kita. 但是因为是上帝的爱超越我们的罪， Memanggil kita datang di hadapan Dia. 呼召我们来到主的面前， Menerima anugerah dan keselamatan yang daripadanya. 领受主的恩典和他的救恩。 Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, 刚才我们所读的经文， kita akan belajar tentang 3 pribadi manusia. 我们将要学习呢3个的人格。 Yang pertama, 第一， pribadi yang sempurna tanpa dosa. 就是无罪的完美人， Ini adalah pribadi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. 这就是我们主耶稣基督。 Pribadi yang kedua, 第二个人， pribadi yang merasa diri sempurna tanpa dosa.
一个感觉完美、没有罪孽的人， Dia diwakili oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. 这就是呢代表当时的宗教领袖。 Kemudian pribadi yang ketiga 第三个 adalah pribadi yang tahu dirinya orang berdosa. 就是一个知道自己是罪人的 Dia 人， adalah perempuan yang kedapatan berzina. 这就是那个正在犯奸淫时所做到的这个妇人。 Dari 3 kebenaran ini, 从这三个真理 kita akan 当中， sama-sama belajar kebenaran-kebenaran penting yang menginspirasi kehidupan kerohanian kita. 我们需要呢从这个三人当中再次的启发我们属灵的生命。 Kalau kita memperhatikan baik-baik nas firman Tuhan yang kita baca tadi, 如果我们好好的查看、详细查看刚才我们所读的经文， merupakan lanjutan daripada perikop firman Tuhan sebelumnya. 其实呢，它是接续呢上几篇的经文。 Tuhan Yesus mengajar orang banyak tentang hukum Musa. 主耶稣教导了众人很多，众人呢摩西的律法。 Dan ketika orang banyak mendengar pengajaran Tuhan Yesus, 当众人听见了主耶稣的教导， mereka bisa merasakan pengajaran Tuhan Yesus berbeda dengan pengajaran daripada pengajar-pengajar agama lainnya. 他们能够感受到主耶稣的教导跟当时宗教领袖所教导的是完全不一样。 Oleh sebab pelayanan daripada Tuhan Yesus berpengaruh terhadap orang banyak, 因为当时主耶稣的侍奉呢，影响了很多人， pamor daripada Tuhan Yesus juga terus meningkat, 所以主耶稣的名望也提升了。 membuat para pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu merasa iri hati. 以致令呢当时的宗教领袖妒忌了。 Dan bukan hanya itu, 不单是这样， bahkan memunculkan kebencian daripada para pemimpin-pemimpin agama waktu itu. 当时的宗教领袖他们就开始恨主耶稣了。 Tapi kalau kita memperhatikan baik-baik, 但是若是我们仔细来看， Tuhan Yesus yang tahu apa yang dirasakan oleh para pemimpin agama waktu itu, 主耶稣知道呢，当时呢宗教领袖呢他们的感受是什么， Tuhan Yesus tetap melayani. 但是主耶稣仍然服侍。 Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada dia. 主耶稣仍然去做上帝托付他的圣 Karena 工， dia tahu apa tujuan dia datang ke dalam dunia ini. 因为主耶稣知道他来到世上的目的。 Saudara-saudari yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹 bagi 们， setiap kita yang melayani Tuhan, 对我们每一个侍奉主的人， kita pasti pernah merasakan 我们肯定 bahwa di 曾经 dalam 感受到 setiap keputusan dan pelayanan kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. 并不是我们所做的每一个决定都能够让众人接受，而且也 Kita seringkali disalahpahami. 我们会被人误会， Kita bisa saja juga dilukai. 有可能我们会被人 Tapi 弄伤 firman 我们的 Tuhan 心。 hari ini memberitahu kepada kita. 但是今天神的话语告诉我们， Teladanilah Tuhan kita Yesus Kristus. 我们要效法我们的主耶稣基督。 Ketika dia melayani Tuhan, 当他在侍奉上帝的时候， dia dimusuhi oleh karena pelayanannya. 他因着侍奉呢被人敌视了， Tetapi dia tetap melayani. 但是他仍然来侍奉。 Firman Tuhan memberitahu kepada kita. 神的话语告诉我们， Ketika orang banyak pulang ke rumah masing-masing, 当众人各自回家的时候， Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. 主耶稣都到了这个橄榄 Para 山上。 penafsir Alkitab memberitahu kepada kita Tuhan Yesus seringkali pergi ke bukit untuk berdoa. 圣经学者告诉我们呢，主耶稣时常到橄榄山上去祷告。 Di sanalah dia tidak merasa sendirian. 就在那个地方，他没有感觉到自己孤单。 Setelah selesai melayani, dia berdoa. 当侍奉完后，他就开始祷告。 Sebelum dia melayani, dia berdoa. 当侍奉前，他也是祷告。 Di dalam doa itulah dia mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Bapa. 就在这个祷告当中，他跟上帝有美好的团契。 Tujuan utama Tuhan Yesus berdoa bukan supaya memperoleh kuasa di dalam melayani. 主耶稣呢，祷告的目的不是因为要他的侍奉有能力。 Tuhan Yesus berdoa bukan supaya pengajarannya penuh kuasa. 主耶稣的祷告并不是让他的教导满有权柄， Tetapi Tuhan Yesus berdoa adalah menjaga relasi yang intim dengan Bapa. 但是主耶稣的祷告是他要跟上帝有很亲密的沟通。 Inilah tujuan utama daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dalam doa. 这就是主耶稣在祷当中最主要的
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹 ketika 们， kita datang di hadapan Tuhan berdoa, 当我们来到神的面前祷告的时候， sesungguhnya seringkali kita datang pada saat kita butuh Tuhan. 很多时候都是当我们在最需要的时候才 Kita 来 butuh 到主 Tuhan 面前。 menjawab pergumulan kita. 我们需要主应允我们的 Kita 祷告， butuh Tuhan menolong kita. 我们需要主帮助我们。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita. 但是神的话语今天告诉我们， Dengan berdoa kita bisa menjaga relasi yang intim dengan Tuhan kita. 我们接着祷告，我们跟我们的上帝有很亲密的沟 Ketika 通 kita bisa 关系。 menjaga relasi kita intim dengan Tuhan. 当我们能够维持我们跟上帝有这个亲密的关系时， Sesungguhnya inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. 其实呢，这就是上帝赐给我们的恩典。 Ketika dosa datang ke dalam dunia ini, 当这个罪恶来到世界， membuat hubungan Allah dan manusia menjadi terputus. 使上帝与人的这个关系断绝了。 Tetapi oleh karena darah Yesus Kristus, 但是因着主耶稣的宝 kita 血， dipulihkan. 我们再次的蒙 Sehingga 福， hubungan relasi kita dengan Allah Bapa kembali dipulihkan. 以致我们跟上帝的关系再次的恢复和好。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以主所爱的弟兄姐妹 ketika 们， pemazmur menuliskan kitab Mazmur, 当这个诗篇的这个作者在写诗篇 kita 的时 bisa 候， melihat Raja Daud, dia di masa tuanya berdoa kepada Tuhan. 我们看见了大卫王呢，当他在年老的时候向上帝祷 Dia 告， tidak lagi berdoa supaya memperoleh mujizat-mujizat. 他的祷告文呢，并没有行在试着恳求上帝 Tetapi 赐给 yang 他 paling 神迹 dia penting adalah ketika dia bersama-sama dengan Bapa. 但是最重要的就是当他与上帝祷告有这个亲密的关系 Sama 的时候， seperti seorang bayi yang disapi oleh ibunya. 就像一个被母亲抱着的这个婴孩一样。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹们， ketika kita datang di hadapan Tuhan, 当我们来到上帝的面 kita bisa 前， menjaga relasi kita dengan Allah. 我们能够跟上帝保持 Inilah hal yang terutama dan utama. 这是最主要而且最重要、最 Bapak 重要 Ibu 的。 Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹们， Tuhan Yesus adalah pribadi yang sempurna. 主耶稣是最完美的这个人， Pelayanannya penuh kuasa. 他的服饰呢蛮有权柄， Tetapi dia menganggap relasi dengan Bapa ada sesuatu hal yang sangat-sangat penting. 但是他知道呢，他感觉到他跟上帝的关系是最重要 Dan 的事 itulah 情。 hal yang terutama di dalam kehidupannya. 这是主耶稣在神头上最主 Ini 要的 teladan 事情。 pertama yang kita bisa pelajari di dalam poin yang pertama. 这是我们从第一天当中我们所要学习的 Di。dalam kebenaran yang kedua kita bisa belajar. 从第二个真理当中，我们可以学习到， Pribadi yang merasa sempurna tanpa dosa. 就是一个感觉完美、没有罪孽的人。 Ini bisa kita lihat di dalam ayat ketiga sampai ayat ketujuh. 我们可以从第3节到第7节看到， Ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, 当主耶稣教导众人时， para pemimpin agama Yahudi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina di tengah-tengah mereka 文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人 dan 来， berkata kepada Tuhan Yesus, 然后对主耶稣说 Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.：“ 这妇人是正行淫之时被拿的。” Sungguh ini sesuatu yang sangat-sangat tragis dan sangat kasihan bagi wanita ini. 这实在是对这个妇人是一件很残忍，而且是很羞辱的事。 Sesungguhnya dia telah dihakimi dan dipermalukan sedemikian rupa. 其实他是被众人批判了，而且被众人羞辱了。 Dan yang lebih ironis lagi, 更讽刺的是， tujuan daripada para pemimpin agama Yahudi ini bukan menghakimi perempuan ini. 这些宗教领袖的目的呢，并不是要批判这位妇 Tapi 人， justru perempuan ini dipergunakan untuk menjebak Tuhan Yesus. 其实呢，他们是要利用主耶稣来陷害，他们是要利用这个妇人来陷害主耶稣。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹 kalau 们， perempuan ini berzina, 如果这个妇人行淫时被 kepada 捉拿到， siapakah dia berzina? 那么他跟谁行淫呢？ Pasti ada laki-laki yang berzina dengan dia. 当然一定会有一个男人跟他一 Tetapi 起。 firman Tuhan tidak mencatat laki-laki yang kedapatan berzina tersebut. 但是在圣经里并没有记载呢，跟他行淫的在一起的那个男 Bukan 人， tidak mungkin perempuan ini pun dijebak untuk berzina.
其实呢，这个妇人呢也是被人陷害，说她正在行淫。 Bukan tidak mungkin laki-laki yang mengajak dia berzina juga bersekongkol dengan para pemimpin agama waktu itu. 有可能与他行淫的这个男人是跟当时的宗教领袖是同谋合污的。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹们 Ini，sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. 这是一件很可怕的事情。 Para pemimpin agama Yahudi merencanakan sesuatu yang bahkan dunia pun tidak pernah melakukannya. 这些宗教领袖们所做的事情，就是那些世俗的人也没有做这样的事情。 Para pemimpin agama Yahudi melakukan hal ini 这些宗教领袖们所做的事情， untuk menjebak Tuhan Yesus, 他们就是为了要陷害主 untuk 耶 mencari 稣， kesalahan Tuhan Yesus. 就是要找主耶稣的错。 Seorang penafsir Alkitab yang terkenal bernama Matthew Henry mengatakan kalimat 一 demikian. 个很著名的这个圣经学者呢，马太亨利他说。 Orang-orang Farisi yang dengan berapi-api ingin mengadili pelanggar hukum ini 这个法利赛人呢，他们就是很热情的来去违背这个律法， tampak mempunyai semangat yang besar untuk menentang dosa. 但是他们没有很大的这个能力来去对付这个罪恶。 Namun setelah itu tampak bahwa mereka sendiri sebenarnya tidak luput dari dosa itu. 其实从这里看到呢，他们无法逃避这个罪。 Perhatikanlah, 我们请注意， adalah biasa bagi orang-orang yang bersikap lunak terhadap dosa mereka sendiri untuk bersikap keras terhadap dosa orang lain. 那些对自己的罪宽容的人，对其他人的罪却严厉的人，这是常见的。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹们， para pemimpin agama Yahudi menjebak Tuhan Yesus dengan cara yang sangat lihai sekali. 犹太宗教领袖设下的圈套实在是太精明了。 Bila Tuhan Yesus mengikuti apa kemauan mereka 如果呢，主耶稣顺从了他们的心愿， ataupun tidak setuju akan apa yang mereka lakukan, 或者是不同意他们所做的， sesungguhnya mereka sudah mempersiapkan tipu muslihat untuk menjerat Tuhan Yesus. 其实他们已经预备好了，用这个阴谋呢来陷害主耶稣。 Kalau Tuhan Yesus menolak untuk melempari perempuan ini dengan batu, 如果主耶稣拒绝呢，要用石头呢打死这个 para pemimpin 妇人 agama Yahudi bisa menganggap Tuhan Yesus mengajarkan hukum Musa tetapi tidak melakukan hukum Musa yang ada. 那么宗教领袖们就会说呢，这个主耶稣呢教导这个摩西的律法，但是他自己却没有遵行摩西律法。 Karena di dalam hukum Musa tercatat bahwa orang yang kedapatan berzina akan dilempar dengan batu. 因为在摩西的律法记载，若是抓到呢这个正在行淫的妇人呢，必须要用石头打死她。 Namun sebaliknya, 但是相反的， jika Tuhan Yesus mengizinkan orang banyak melempar perempuan itu dengan batu, 若是主耶稣允许众人用石头打死这位妇人， bukan tidak mungkin pemerintah Romawi pada waktu itu 有可能呢，当时的罗马政府 akan menangkap Tuhan Yesus dan menganggap Tuhan Yesus melakukan keributan dan pembunuhan. 他们有指控煽动主耶稣煽动暴乱、杀人被捕，也不是没有可能。 Dalam kondisi yang demikian inilah 就是在这样的情况 Tuhan 之 yang 下 kita sembah di dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha bijaksana. 我们所敬拜的主耶稣是蛮有智慧的主， Hikmatnya mengalahkan segala tipu muslihat manusia. 他的智慧击败了人的诡诈。 Tuhan Yesus tidak akan terpancing terhadap jebakan manusia. 主耶稣也不会陷就人所设立的诡诈里 Dia 面。 membungkukkan dirinya ke tanah dan menuliskan sesuatu di tanah. 然后主耶稣就弯下来呢，在地上写字。 Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus di atas tanah tersebut. 没有人知道呢，主耶稣在地上写什么。 Para penafsir-penafsir Alkitab hanya bisa mereka-reka apa yang dituliskan Tuhan Yesus. 圣经学者呢，圣经专家只是能够猜测呢，到底呢，主耶稣是在写什么。 Tetapi bagi saya, 但是对于我呢， apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus itu bukan yang terpenting.
主耶稣写什么呢？不会是太重要。 Kalau itu adalah hal yang penting, pasti Tuhan izinkan tulisan itu tertulis di dalam kitab suci. 如果那是一件很重要的话语的话，那么呢，这段话一定会记录在圣经里 Tetapi 面。 kalau kita memperhatikan dengan baik-baik, 但是，如果是我们好好的来看这 Tuhan 段的 Yesus 经 tidak 文， langsung meresponi apa yang mereka mau. 主耶稣没有直接的去回应他们所 Tuhan 做的。 Yesus mendundukkan diri, membungkukkan diri dan menulis di atas tanah. 主耶稣弯下来，然后就在地上写字， Seakan-akan Tuhan Yesus tidak mau buru-buru meresponi apa yang mereka kehendaki. 就好像主耶稣没有这么仓促的做出决定， Seakan-akan Tuhan Yesus ingin mengulur-ulur waktu itu. 就好像主耶稣在拖延时间， Seakan-akan Tuhan Yesus melakukan satu perhitungan yang baik-baik sebelum melangkah waktu itu. 就好像主耶稣所作所为是经过深思熟虑的。 Inilah sebuah pembelajaran penting bagi kita. 这就是对我们每一个人最重要的功 Ketika 课。 kita mendengar hal-hal yang negatif, 当我们听见了负面的消息的时 janganlah 候， buru-buru meresponinya. 我们不要太快仓促的来做出决定， Ulurkanlah waktu untuk berpikir dan berpikir. 然后呢，我们再次的拖延时间，然后我们再深思熟虑。 Karena bukan tidak mungkin 但有可能呢， respon kita itu punya dampak-dampak yang negatif di dalamnya. 我们的这个回应呢，会带来这个负面的回应， Bukan saja dampak negatif bagi orang lain, 不但对别人带来了不好的 tetapi 影 dampak 响， negatif juga bisa membahayakan diri kita sendiri. 有可能这些负面呢，也会影响了我们自己。 Di dalam pelayanan, 在侍奉当中， saya seringkali mendengar orang mengatakan hal-hal yang negatif dari diri orang lain. 听见呢，这个人呢在说某一个人的负面的消息， Tujuan dia menyampaikan kepada saya, 他告诉我这件事的目的， sebenarnya tujuan utamanya adalah saya mendukung dia atau mendukung keputusan dia ataupun pendapat dia. 其实他的目的只是要我支持他的这个他所说的话，或者他所做的事情。 Ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. 这实在是一件很危险的事情。 Ketika dia melaporkan hal yang negatif terhadap saya, 当他对我说这个负面的这个信息的 ini 时候， adalah pandangan dia. 这是他自己的看法，他的 Belum 观 tentu 点， orang yang dikatakan negatif itu melakukan hal yang demikian. 也是未必呢。这个做了这个负面的事情，他行了这个事情。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以主所爱的弟兄姐妹 mengulur-ngulur 们， waktu, 我们拖延时间， jangan cepat-cepat meresponi. 不要仓促的做出决 Inilah 定。 teladan firman Tuhan pagi hari ini kepada kita. 这是今天早上呢，我们所要向主耶稣所学习的。 Tetapi ketika Tuhan Yesus melakukan hal demikian, 但是当主耶稣做这件事情的时 firman 候， Tuhan memberitahu kepada kita, 神的话语告诉我们， mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus. 他们一直不断的就去质问主耶稣， Seakan-akan Tuhan Yesus terus didesak untuk mengambil keputusan untuk bertindak. 就是他们要主耶稣呢即刻的做出决定。 Di tengah-tengah kondisi yang demikian itulah 就是在这样的情况之下， Tuhan Yesus berkata sebuah kalimat, 主耶稣说了一句话： barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. 你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。 Ini sebuah kalimat yang di luar dugaan mereka. 这是呢，令人出乎意外的话语， Membuat mereka yang semula bersemangat untuk bagaimana menjebak Tuhan Yesus. 其实刚才他们是一阵很热情的，是要陷害主耶 Saya 稣的。 membayangkan mereka semua terdiam. 我可以想象他们 Dan mereka merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan 他 Yesus. 们再次的默想主耶稣所说的话。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 主所爱的弟兄姐妹 Dalam 们， dunia ini, 在这个世界上， banyak orang dengan mudah melihat kesalahan orang lain. 我们人总是很容易看到别人的 Tetapi 过错， sesungguhnya mereka lupa mereka sendiri juga adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa. 但是很多时候我们自己就忘记了，其实我们也是罪人，也是会犯错的 Di 人。 dalam istilah umum ada namanya blind spot. 然后呢，通常有一句话就是盲点 Seorang supir truk, 一个卡车司机， dia tahu ada beberapa titik blind spot yang harus dia perhatikan. 他必须要注意到有几个的盲点。 Kalau truknya itu tinggi, 如果他的卡车是 blind spot 高的， ada di depan dan di depan mobilnya.
那么这个 Truknya. 盲点就在他的卡车的前面， ataupun di sebelah kiri dan kanan yang jauh dari jangkauan kaca spionnya. 他只是在左右边，是他这个镜子所看到 Blind spot 的。 juga bisa di belakang truk yang tidak kelihatan oleh kaca spion yang 有 ada. 可能这个盲点会在他的气质背后，是他的这个镜子也是看不到的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 主所爱的 di 弟兄姐妹 tengah-tengah 们， keluarga 在这个家庭当中， untuk mengetahui blind spot kita, kita bisa mencari pasangan hidup kita untuk memberitahu pada kita. 我们要知道这个盲点，我们可以呢找我们的配偶来去察觉到， Ataupun anak-anak kita. 而只是我们的孩子。 Kadangkala kita tidak menyadari bahwa kita punya blind spot itu. 因为有时候呢，我们没有感觉到我们自己有这个盲点。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹 pemimpin 们， agama Yahudi waktu itu 在当时的宗教领袖， mencari kesalahan orang lain. 他们找到别人的过失， Tuhan Yesus sengaja memberitahu kepada mereka blind spot daripada para pemimpin agama waktu itu. 主耶稣故意的向这些宗教领袖们告知他们的盲点， Supaya hati nurani mereka lah yang memberitahu mereka. 好让他们自己的良心来告诉他们， Orang lain tidak mengetahui. 因为别人不知道 Tapi 的。 hati nurani akan memberitahu mereka apa yang menjadi kesalahan mereka. 那么他的良心会告诉他们，他们的错是在什么地方。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 主所爱的弟兄姐妹 Apa 们， alasan seseorang mudah menghakimi? 是什么理由让我们人很喜欢去论断别人，就是去批判别 Jawaban 人？ utamanya adalah dia tidak menyadari bahwa dia juga adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa. 因为呢，最主要的就是他没有觉悟到，我们也是一个会犯错的人，也是一个罪人。 Di dalam kebenaran yang kedua ini kita diingatkan 在这个第二个真理当中， untuk 我们被 belajar 提醒， mengintrospeksi diri. 就是我们要自己不断 Ketika 的 kita 审查。 menyadari kita juga adalah orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. 当我们察觉到我们是一个软弱的人，也是会犯错的人， Kita tidak akan mudah menghakimi, 那么我们就不要这么容易去论断别人， justru kita akan mudah mengampuni dan mengasihi. 我们应该去饶恕别人，去爱别人。 Ini poin yang kedua. 这是第二点， Poin yang terakhir, 最后一点， pribadi yang tahu dia orang berdosa. 一个知道自己是罪人的人， Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹们， ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para pemimpin agama waktu itu, 在当时主耶稣跟宗教领袖们说话的时 satu 候， persatu meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu, 那么他们一个一个的就离开了， mulai dari usia yang paling tua. 从老到少。 Firman Tuhan berkata dengan jelas, dengan usia mereka yang tertua meninggalkan tempat. 圣经的话告诉我们，就是老的也离开了。 Numpang tanya, 请问， mengapa yang paling tua? 为什么是最年长的呢？ Karena orang yang paling tua pasti usianya lebih lama di dalam dunia ini. 因为呢，年长的他们活在世上的日子更长久， Dan dia tahu banyak dosa dan kesalahan yang dia lakukan. 而且他也知道他自己犯了很多的错，而且知道 Ketika 自己 dia 是罪人。 menyadari akan hal ini, 当他觉悟到这件事情 maka 的时 dia 候， meninggalkan tempat itu. 所以就是离开了那个地方。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹 jaring 们， yang mereka tebarkan 他们所撒下的网， menjerat kaki mereka sendiri. 缠住了他们自己的脚。 Mereka yang datang untuk mendakwah, 他们来的目的是要控告主耶 Tuhan 稣， Yesus membuat hati nurani mereka yang menghakimi mereka sendiri. 主耶稣使他们的良心再次控告他们自己的良心。 Dan Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan yang berzina tersebut, 主耶稣对那个妇人说 berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.：“ 我也不定你的罪，去吧， Hal 从 ini, 此从此不要再犯罪了。 hal ini bukan berarti Tuhan Yesus mentolerir dosa. ”这不是因为主耶稣呢妥协这个罪， Tetapi hal ini memberitahu pada kita bahwa kasih Tuhan yang membuat perempuan itu bertobat jauh lebih penting daripada penghukuman yang dijalani akibat dosa yang diperbuat. 但是主耶稣是要他们知道呢，是这个爱让这个妇人这个悔改，远超过于那些法利赛人所要定的罪。 Pada suatu hari, 有一天 saya menerima sebuah video WhatsApp. 我看到了这个 WhatsApp 的这个
Dalam 短片。 video ini kira-kira isinya demikian. 那么在这个短片里面，大概是这样的： Ada seorang ibu yang menggendong seorang bayi. 一个妇人呢抱着她的孩子，婴 Lalu 孩， ada orang bertanya kepada ibu ini, 然后有人问这个母亲： kalau Tuhan itu maha kasih, 如果上帝是慈爱的 kalau 上帝， Tuhan itu maha kuasa, 如果上帝是蛮有钱人的 mengapa Tuhan izinkan ada pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah Taman Eden membuat manusia jatuh ke dalam dosa? 为什么上帝呢会把这个分辨善恶的这个树木呢安置在这个伊甸园当中呢？使人吃了就犯罪了。 Kenapa Tuhan yang maha tahu, 为什么呢？全知的主， tahu manusia akan berdosa, 他知道人呢会犯 masih 罪， mengizinkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu ada di tengah Taman Eden? 还准许呢这个分辨善恶的这个树木呢放在这个伊甸园里。 Ibu ini memberikan jawaban yang sangat baik sekali. 这个母亲呢给了一个很好的答 Dia 案。 mengatakan kira-kira demikian. 他说他这样大概是这样的 Sama 说。 seperti saya melahirkan anak ini, 就 dan 主呢 gendongnya.，我就是生下了这个我抱着的孩子。 Saya tahu anak ini suatu hari akan nakal. 我知道呢，有一天这个孩子会很顽皮， Suatu hari mungkin saja anak ini akan menyakiti hati saya. 总有一天这个孩子会令我伤 Tapi 心， saya tetap melahirkan dia. 但是我仍然把他生下来， Karena kasih saya melampaui kesalahan yang akan dia lakukan. 因为我的爱超越他所犯的错。 Demikian juga dengan Tuhan kita. 我们的上帝也是如此， Sekalipun dia tahu akan ada dosa dalam dunia ini. 虽然他知道这个世界有这个罪， Sekalipun dia tahu bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini pasti juga akan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. 虽然他早已知道这个分辨善恶的树木在这伊甸园让人吃了会犯罪， Tetapi kasih yang daripada Allah 但是上帝所示的爱 melampaui segala dosa dan kesalahan manusia. 远超了我们人的罪与我们的过犯。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹， Anda dan saya adalah orang berdosa. 你和我都是罪人， Semakin besar dosa kita, 我们的罪越大， semakin kita membutuhkan Tuhan menolong kita. 我们更需要主帮助我们。 Inilah yang disebut sebagai kasih karunia. 这就是说的这个恩典。 Anda dan saya yang seharusnya tidak layak dikasihi. 其实你和我是不配被上 Tetapi 帝所爱 Tuhan 的， mengasihi kita. 但是上帝爱我们。 Engkau dan saya tidak sepatutnya memperoleh keselamatan daripada Tuhan. 你和我呢，其实呢本不配得到这个救恩， Tetapi Tuhan telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. 但是上帝差派他的独生子主耶稣来到这个世上来拯 Kasih 救我 yang 们。 daripada Allah telah dinyatakan kepada Anda dan saya orang berdosa. 上帝的大爱已经向我们这个罪人宣告了。 Masalahnya maukah engkau meresponi kasih Tuhan? 问题是，是否我们愿意回应上帝的爱？ Saya dilahirkan di tebing tinggi. 我出生于丁仪， Ya, ketua majelis kita juga orang tebing. 教会的主席也是出生于丁仪， Penterjemah kita juga orang tebing. 我也是丁仪人。 Ya, mungkin juga teman-teman ada juga yang dari tebing. 可能在当中也是有很多 Saya 人是丁仪。 dilahirkan dari keluarga non-Kristen. 我出生于呢非基督徒的家庭， Sejak kecil, waktu sakit, saya jarang pergi ke dokter. 所以当我小时候生病的时候，我呢很少去看医生 Mama 的。 seringkali memberikan saya sebuah kertas yang dibakar. Sebelum dibakar, dia katakan dulu, hoi lai paiki, hoi lai paiki. 我嘛常常就是去夹这斧头了，给烧烧了，讲好来派去就给好我啉， Kemudian memberi saya minum. 然后就给我喝了。 Sejak kecil, saya sudah terbiasa dengan namanya judi. 所以自小呢，我就知道呢赌博这个字， Bahkan juga seringkali bolos sekolah, 甚至时常逃学， main biliar. 就是这个玩这个桌球。 Ya, mama juga pernah cari saya di tempat main biliar. 我的母亲曾经在这个玩桌球的地方来找过我。 Sebelah rumah saya juga ada lapangan badminton. 然后呢，在我家旁边呢就是羽毛球场。 Sejak kecil saya juga disuruh untuk lawan orang dewasa taruhan. 然后自小呢，别人就叫我呢跟成人来打这个羽毛球，但是我们是打赌性质的。 Nah, kalau saya menang, saya dapat komisi. 如果我赢了，我就得到了佣金。 Waktu SMA, 那么刚高中的时候， waktu itu ada namanya SDSB. 有没有？你有没有？ Lotre lah, lotre ya, sejenis lotre. 人講頂擺講你買字買字。 Haha, itu si aneh kan lah ya.
togel ya, sejenis togel yang disahkan pemerintah. 那是呢政府当时允许的这个赌博。 Saya juga bukan hanya main togel, saya juga ikut jual togel. gitu 啊，我 ya. 不单是买它玩它，而且我是卖这个也是卖它的。 Saya bisa menghafal itu nomor 01 sampai 100. 我能够记得呢背下来呢，从第一到最后的这 Karena 个数目。 setiap kali, setiap hari pikiran hanya di sana. 因为每天呢我想的就是这些。 01 itu apa, tesinnya apa, temannya apa ya. Itulah hari-hari yang saya 心 lalui. 里是下面，那我搞了不会晓。 Bukan hanya itu. 不是按你看的讲， Bahkan saya membawa orang juga pergi yang bisa kerasukan untuk tanya nomor jitu. 那我都会去找咧档机，爱去找去讨伊 normal。 Bahkan saya bisa menghafal apa yang mantra yang mereka bacakan. 我甚至呢会背起呢那些被鬼附着的人呢，他所要说的 Itulah hari-hari yang 数目。 saya lalui. 这就是我每一天所过的日子。 Tetapi saya bersyukur. 但是我很感恩， Saya disekolahkan di sekolah metodis. 我父母把我送到这个卫理学校。 Di sekolah metodis guru mewajibkan kami isi bukti kebaktian. 那么在这个卫理学校呢，老师要我们呢写呢，我们要这个有这个去教会的这个这个布置， Kemudian sekolah minggu juga ada belajar bahasa Mandarin. 还有在主日线呢有教这个中文。 Mama saya mau anak-anaknya juga belajar Mandarin. 我的母亲希望孩子们能够学到中文， Sehingga hari Minggu pagi-pagi dibangunkan kami untuk pergi sekolah minggu. 所以星期天早晨就叫醒我们 Di 去 sanalah 上主日学。 benih-benih Injil itu muncul. 就在那个时候呢，这个复兴的种子已经撒在我的 Pada 心里了。 saat SMA, 当我高中的时候， saya ikut retreat. 我就参加了这个 Pada saat 进 ikut 修会， retreat itulah 就是在这个进修里 saya 面， percaya pada Tuhan 我 Yesus. 就相信了主耶稣。 Dan bukan hanya itu, 不单是这样， saya juga menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. 我也奉献自己呢，成为神仆。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以弟兄姐妹们， ketika saya percaya Tuhan Yesus, 当我相信了主耶稣， akhirnya mama saya juga percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. Mama saya juga percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. 我的母亲也信主了，而且也是受洗了。 Kemudian adik-adik saya juga akhirnya juga percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. 我的弟弟们也相信主了，而且也是受洗了。 Kemudian yang terakhir papa saya juga dibaptis. 最后呢，我的父亲也受洗了。 Kenapa ya yang papa lebih sulit ya percaya Tuhan Yesus? 为什么呢？做父亲的很难相信 Bapak 主 Ibu 呢？ Saudara terkasih, 主所爱的弟兄姐妹们， saya bukan saja bisa percaya Tuhan Yesus, 我不但能够相信主耶稣， bahkan bisa menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan secara full time. 甚至呢，我能够全身的奉献上自己来侍奉 Hari 主 ini。saya sudah menjadi hamba Tuhan full time sudah lebih kurang 23 tahun. 直到如今呢，我全时间的侍奉成为神父已经23年。 Ya, saya tidak menyesal menjadi hamba Tuhan. 我从未因为呢，我从未呢因着成为神父而后悔。 Seorang anak yang begitu nakal, 一个很顽皮的孩子， seorang anak yang kehidupannya begitu kotor, 而且他的生活是一个很败坏的 Tuhan 孩 bukan 子。 saja memanggil menjadi orang percaya, 上帝不但呼召他成为信徒， bahkan Tuhan memakai menjadi seorang hamba Tuhan. 甚至上帝使用他成为神的仆人。 Satu kata yang bisa saya sampaikan, inilah anugerah. 所以我只有一句话能够说，这就是恩典。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹 Anda 们 dan，saya adalah orang berdosa. 你和我都是罪人， Anda dan saya bisa percaya pada Tuhan hanya anugerah. 你和我能够信主，这乃是上帝的恩 Anda 典 dan。saya bisa tetap melayani di tengah situasi apapun, itu semata-mata adalah anugerah. 我们能够在任何的情况之下仍然能够侍奉上帝，这乃是上帝的恩典。所 Oleh 以， sebab itu, 所以 mari kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan bagi 我 kita. 们要为着上帝所赐给我们的恩典而献上感 Bagi 恩。 Anda yang belum percaya pada Tuhan, 对还未相信主耶稣的人， pagi hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan bukan sebuah kebetulan. 今天你能够听到神的话语，这并不是一件很偶然的事 Bagi 情。 Anda yang selama ini melayani Tuhan, 这一向以来你是侍奉上帝的 mungkin 人， Anda sudah mulai hendak menyerah meninggalkan pelayanan. 有可能已经灰心了，你是要放弃你的侍奉了。 Firman Tuhan hari ini menguatkan Anda 今天神的话语再次的坚固你， untuk tetap melayani. 仍然坚持你的 Karena 侍奉， Tuhan kita Yesus Kristus, 因为我们的主耶稣基督， Dia pribadi yang sempurna 他是一个最完美的 dalam 人， melayani. Di dalam melayani, 在侍奉当中， Dia juga selalu dicari kesalahannya.
他呢，在主耶稣在侍奉的时候呢，也是被人一直在找他的过错， tetapi dia tetap melayani. 但是他仍然侍奉。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹 biarlah 们， firman Tuhan pada pagi hari ini 今天早上神的话语 memberkati kita sekalian. 祝福我们每一位， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. 我们在天上的父，我们拥有像你这样的上帝，而向你献上我们的感 Engkau 恩。 mengetahui segala kelemahan dan keterbatasan kami. 主啊，你知道我们是有限的人，你知道我们是软弱的人， Tapi Engkau tetap mengasihi kami. 但是仍然爱我们。 Kami mensyukuri Bapa untuk anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. 我们为着你赐下丰盛的恩典而向你献上感 Tuhan 谢。 juga tolong kami Bapa. 主啊，求主你帮助我们每一 Ketika 位。 kami melayani Engkau, 当我们在侍奉你的时候， ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi. 我们必须要面对很多的挣 Ada 扎， banyak kesalahpahaman yang bisa terjadi. 有可能会发生很多的误会。 Tuhan tolong kami 主啊，求你帮助我 supaya 们， kami tetap setia melayani. 好让我们能够忠心的来侍奉你。 Karena kami tahu pelayanan juga ada sebuah anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami. 因为我们知道我们能够侍奉你，乃是你信托我们的正功，而且也是你的恩典。 Terima kasih Bapa di surga, 谢谢我们在天上的父， Engkau mendengar doa kami. 恳求你听我们的祷 Karena 告， kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。